Apa khabar murid-murid? Saya Cikgu Yong Suzy dari SMK Sultan Yusof Batu Gajah. Untuk bahagian kedua ini, nanti bagi matematik pengguna iaitu insurans, standard kandungan, risiko dan pelindungan insurans. Manakala standard pembelajaran, mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Nanti, apakah objektifnya? Supaya anak murid dapat mempelajari bagaimana cara pengiraan bagi insurans perjalanan, insurans hayat dan insurans motor. Faktor yang mempengaruhi premium. 1. Jenis insurans. 2. Umur. 3. Pekerjaan. 4. Tahap kesihatan. 5. Jantina. Dan akhir sekali, gaya hidup. Jom kita lihat cara pengiraan insurans perjalanan. Jom kita lihat jadual berikut. Ia menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan. Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium? Destinasi tempat perjalanan dan bilangan orang yang diinsurankan. Mengapa semakin panjang tempoh perjalanan semakin tinggi harga premium? Tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kebarangkalian kerugian berlaku kepada pemegang polisi. Pekerjaan Syahir, seorang jurugambar, memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam tempoh setahun. Di antara 12 hingga 15 hari, insurans apa yang patut dibeli ya? Apakah alasan? Syahir patut beli insurans perjalanan premium tahunan bagi negara-negara Eropah kerana lebih menjimatkan daripada membeli insurans tempoh 11 hingga 18 hari. Mengira premium insurans hayat bergantung pada nilai muka yang dipilih, umur, jantina dan status merokok. Nilai muka yang dipilih adalah jumlah wang yang dipilih untuk mendapatkan pelindungan insurans. Jumlah ini akan dibayar pada waris. Berikut adalah formula premium. Kiraan premium di sebelah kanan. Soalan: mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Kadar premium meningkat dengan peningkatan umur kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Kadar premium tinggi bagi seorang perokok kerana perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding orang sihat. Encik Guan membeli polisi insurans RM RM100,000, berumur 39 tahun, sihat dan tidak merokok. Kadar premium beliau ialah 2.49. Jom kita kira premium beliau, iaitu RM249. Puan Syafova berumur 36 tahun, sihat, tidak merokok, ingin membeli insurans bernilai RM250,000 dan menambah polisi penyakit kritikal. Syarikat insurans menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap RM1,000 ialah RM1.77 mengikut umur dan status kesihatan Puan Syafova. Itulah cara kiraan premium beliau. Polisi atas dan polisi pihak ketiga bergantung kepada kapasiti enjin. Tetapi polisi komprehensif, polisi pihak ketiga kebakaran kecurian bergantung kepada kapasiti enjin dan nilai kenderaan yang diinsurankan. Murid-murid, ini adalah pengiraan premium insurans motor, rumus pengiraan premium asas polisi komprehensif Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Nanti kita akan lihat lebih detail cara pengiraannya. Jom.
Mengira premium bagi insurans motor, pengiraan berdasarkan tarikh motor, iaitu senarai harga tetap ini digunakan untuk menyelaras dan mengawal caj premium. Premium bergantung kepada faktor-faktor berikut: jenis kenderaan dan penggunaannya, kapasiti enjin, jenis dan jumlah liputan yang diinginkan. Pengguna boleh memilih jenis polisi yang terdiri pada akta, pihak ketiga kebakaran dan kecurian atau komprehensif. Bayaran tambahan dikenakan. Sebelah kanan adalah rumus mengira premium asal polisi komprehensif bagi Semenanjung Malaysia dan bagi Sabah dan Sarawak. Seterusnya, kita lihat soalan. Sebelah kanan adalah rumus mengira premium asas polisi komprehensif. Apakah soalannya? Encik Ramli membeli sebuah kereta model Proton Izora 1.6. Bagi polisi komprehensif yang digunakan di Semenanjung Malaysia, kita tengok jadual. Kapasiti enjin 1600 cc. Maka untuk 1000 yang pertama adalah RM305.50 dicampur dengan RM26 bagi setiap 1000. Lihatlah jawapan di dalam kotak. Kemudian kita campur premium asas A dan B ditolak dengan NCD diskaun sebanyak 25%, maka dapatlah premium kasar. Seterusnya, polisi ketiga, kebakaran dan kecurian. Yang berbezanya hanyalah premium asas yang dicampur A dan B iaitu 75% dan tolak NCD. Dan seterusnya, polisi pihak ketiga, premium asas ditolak dengan NCD 25% sahaja dan mendapatlah kita premium kasar. Itu saja. Hai, jumpa lagi di bahagian yang ketiga, di mana standard, kandungan, risiko dan perlindungan insurans, manakala standard pembelajaran pula menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans termasuk deductible dan co-insurans. Objektifnya adalah untuk kita menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans kerana terdapat beberapa peruntukan dalam kontrak insurans yang menyebabkan pemegang polisi mungkin menerima pampasan kurang daripada kerugian sebenar dan perlu menanggung sebahagian daripadanya. Jom kita lihat. Jom kita lihat gambar ini. Ngapa saya tak mendapat pampasan sepenuhnya? Dalam peruntukan kontrak insurans memang menyebabkan pemegang polisi menerima pampasan kurang daripada kerugian sebenar. Ini dipanggil deductible dan co-insurans. Antara perbandingan dengan deductible dan co-insurans. Deductible, satu jumlah yang mesti dibayar dahulu oleh pemegang polisi tanpa mengira jumlah kos manfaat yang layak. Manakala co-insurans pula, perkongsian kos dengan keadaan pemegang polisi menanggung peratusan tertentu daripada kerugian bersama dengan syarikat insurans selepas membayar deductible. Contoh soalan seterusnya, Puan Syuhaila membeli insurans motor untuk keretanya dengan peruntukan deductible sebanyak RM300. Puan Syuhaila mengalami 3 kali kemalangan. Nyatakan sama ada Puan Syuhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami. Jika ya, nyatakan jumlah bayaran papasan. Jom kita lihat jawapan. Celin mempunyai polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak RM30,000.
setahun dengan had tahunan RM300,000. Tahun pertama, kos rawatan RM8,000. Tahun yang berikutnya, RM210,000. Nyatakan jumlah ini perlu ditanggung oleh Cherlyn dan jumlah yang perlu dibayar oleh syarikat insurans bagi tahun pertama dan kedua. Jom kita lihat jawapan. Tahun pertama, jumlah yang ditanggung oleh Cherlyn ialah RM8,000. Tahun kedua, jumlah yang ditanggung oleh Cherlyn ialah RM30,000 dan jumlah yang perlu dibayar oleh syarikat insurans RM180,000. Koinsuran dalam insuran harta. 1. Jika nilai yang diinsurankan sama dengan jumlah insuran yang harus dibeli, bayaran papasan ialah jumlah kerugian tolak deductible. Manakala 2, jika nilai yang diinsurankan kurang daripada jumlah insuran yang harus dibeli, bayaran papasan mengikut seperti formula. 3. Mengalami kerugian menyeluruh, bayaran papasan iaitu jumlah insuran yang telah dibeli tolak deductible. Koinsuran dalam insuran harta. Mari kita lihat soalan. Hitung jumlah insuran yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya. Jumlah insuran yang harus dibeli ialah 80% daripada RM350,000. RM280,000 sah. Mari kita tengok soalan seterusnya. Seterusnya, rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM25,000. Hitung bayaran papasan yang akan diterima oleh Encik Ismail jika dia menginsurankan rumahnya. Pada jumlah insuran yang harus dibelinya, maka bayaran papasan ialah RM23,000 dengan jumlah RM150,000. Hitung nilai penalti koinsuran. Penalti koinsuran ialah RM11,607.14. Seterusnya, rumah Encik Ismail mengalami kerugian menyeluruh. Jika dia insurans rumah dengan jumlah RM200,000, hitung bayaran papasan diterimanya. Bayaran papasan ialah RM180,000. Puan Chen mempunyai polisi insurans perubatan dengan peruntukan deductible RM500. Fasa penyertaan peratusan koinsuran 75/25. Kos perubatan selepas deductible ialah RM20,100. Yang ini akan ditanggung 75% oleh syarikat insurans, 25% oleh Puan Chen. Sekian.